Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan memperkenalkan bahagian teori belanjawan modal. Anda akan belajar mengenai maksud, kategori, ciri-ciri, proses, kaedah, kepentingan, kelebihan dan kelemahan belanjawan modal. Pada mulanya, mari kita fahamkan apa yang dimaksudkan dengan belanjawan modal. Apabila anda kerja nanti, anda akan dapati istilah CAPEX dan OPEX sering digunakan oleh pekerja majikan. CAPEX adalah singkatan untuk perkataan Capital Expenditure dan OPEX merujuk kepada Operating Expenditure. Dalam konteks perakaunan, ia sama dengan konsep perbelanjaan modal dan perbelanjaan hasil. Ini anda telah belajar dalam kertas 1. Belanjaan modal adalah berkaitan dengan CAPEX dan ia adalah satu proses pembuatan keputusan berkaitan dengan perbelanjaan modal. Ia merujuk kepada kaedah-kaedah untuk menganalisis semua perbelanjaan modal alternatif supaya keputusan berkaitan dengan perbelanjaan modal ini dibuat secara bernas. Perbelanjaan modal merujuk kepada perbelanjaan atas aset tetap atau pelaburan. Perbelanjaan ini penting bagi memastikan perniagaan itu boleh terus beroperasi secara efektif dan efisien. Kita juga boleh menggunakan istilah-istilah lain untuk merujuk kepada belanjaan modal seperti keputusan pelaburan modal, keputusan perancangan modal, dan penilaian pelaburan. Di sini, saya telah memberi satu definisi belanjaan modal, iaitu satu kaedah analisis kuantitatif yang memberi panduan kepada pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang wajar mengenai pelaburan jangka panjang. Daripada definisi ini, anda dapat ketahui bahawa belanjaan modal adalah satu analisis kuantitatif yang digunakan untuk pembuatan keputusan. Lihat nota saya untuk definisi-definisi lain. Perbelanjaan modal itu pelbagai jenis. Ada kalanya kita beli mesin baru untuk menambahkan kapasiti, ganti mesin lama dan sebagainya. Kita boleh kategorikan jenis perbelanjaan modal kepada satu, perbelanjaan penggantian, replacement. Contohnya kita ganti aset tetap lama dengan aset tetap baru. Yang kedua, perbelanjaan pengembangan, expansion. Misalnya, kita tambah loji baru untuk menambahkan kapasiti pengeluaran. 3. Perbelanjaan kepelbagaian, diversification. Menawarkan pelbagai produk. Ini akan mengurangkan risiko perniagaan. 4. Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan, R&D. Membangunkan produk atau servis yang baru bagi mengekalkan daya saing dan meningkatkan keuntungan. 5. Perbelanjaan modal lain, membeli mesin atau memasang sistem yang sesuai bagi melindungi persekitaran. Mari kita fahami ciri-ciri belanjaan modal pula. 1. Ia adalah satu fungsi pembuatan keputusan jangka masa panjang. Anda tahu bahawa perbelanjaan modal adalah atas aset-aset tetap yang akan digunakan dalam perniagaan untuk satu jangka masa panjang. 2. Perbelanjaan modal melibatkan satu amount yang tinggi. Kos membeli aset tetap atau pelaburan untuk menambahkan kapasiti memerlukan jumlah perbelanjaan yang tinggi. 3. Perbelanjaan modal yang dibuat sekarang adalah untuk memperoleh manfaat pada masa hadapan. Mesin yang dibeli akan digunakan bagi menjana hasil sepanjang usia guna mesin tersebut. 4. Perbelanjaan modal dibuat supaya keuntungan masa hadapan perniagaan ditingkatkan atau dikekalkan. Misalnya, pelaburan yang dibuat pada masa kini dianggarkan akan menjana hasil yang lebih tinggi pada masa hadapan. 5. Perbelanjaan modal adalah satu kaedah pembuatan keputusan strategik. Pihak pengurusan membuat
rancangan strategik yang melibatkan pelbagai jenis perbelanjaan modal. Kaedah belanjaan modal membantu pihak pengurusan membuat keputusan mengenai perbelanjaan modal secara lebih efektif. Dan akhir sekali, yang keenam, keputusan yang dibuat berkaitan dengan perbelanjaan modal ini tidak boleh ditarik balik. Maka analisis bagi membuat keputusan mestilah terperinci. Mengapa belanjawan modal ini penting bagi sesebuah perniagaan? Yang pertama, anda tahu bahawa semua perniagaan ingin berniaga secara berterusan. Untuk berbuat demikian, perniagaan itu harus membuat perbelanjaan modal dan perbelanjaan modal yang dibuat mestilah betul supaya perniagaan itu dapat memperoleh keuntungan dan mengekalkan daya saingnya. Maka belanjaan modal membantu dalam proses analisis dan pemilihan perbelanjaan modal yang betul. Yang kedua, perbelanjaan modal melibatkan dana yang tinggi. Perbelanjaan modal yang tidak betul akan merugikan perniagaan secara besar-besaran. Perniagaan mungkin tutup kerana kesilapan membuat perbelanjaan modal. Perbelanjaan modal membantu bagi mengurangkan risiko yang boleh wujud daripada membuat perbelanjaan modal yang salah. Yang ketiga, perbelanjaan modal adalah berkaitan dengan aliran tunai masa hadapan. Ini berarti adanya unsur-unsur ketidakpastian yang tinggi. Jika analisis yang dibuat itu tidak terperinci, risiko kerugian pun tinggi. Belanjaan modal merupakan satu analisis yang boleh memfaktorkan unsur ketidakpastian ini supaya risiko dapat dikurangkan. Yang keempat, perbelanjaan modal yang betul dapat membantu ekonomi negara berkembang dengan pesatnya. Proses belanjaan modal yang lengkap melibatkan banyak aktiviti dan melibatkan beberapa individu dalam sesebuah majikan. Peranan accountant tertumpu kepada penilaian cadangan-cadangan yang dipertengahkan oleh pihak pengurusan. Lazimnya, proses belanjawan bermula dengan proses mengenal pasti cadangan pelaburan yang selalu diperoleh daripada sesi perbincangan, brainstorming dan sebagainya. Selepas itu, cadangan-cadangan itu dikaji dengan memperoleh maklumat yang relevan. Cadangan-cadangan yang dianggap tidak munasabah atau feasible akan diabaikan. Hanya cadangan-cadangan yang dianggap feasible akan melalui proses selanjutnya, iaitu proses penilaian cadangan. Kaedah-kaedah yang anda belajar dalam topik ini akan digunakan dalam proses penilaian. Tugas accountant adalah dalam proses ini. Beliau akan menggunakan kaedah-kaedah tradisi dan pendiskaunan untuk menilai setiap cadangan. Ini adalah satu analisis kuantitatif. Penilaiannya akan dibentangkan kepada pihak pengurusan. Pihak pengurusan akan memilih projek yang terbaik mengikut kriteria kuantitatif atau kualitatif dan seterusnya melaksanakan projek yang dipilih. Proses memantau, mengkaji, semula dan melapor akan dibuat sepanjang pelaksanaan projek tersebut. Tumpuan pembelajaran kita adalah kepada kaedah-kaedah yang kita boleh guna untuk menganalisis setiap alternatif perbelanjaan modal. Ada banyak kaedah sebenarnya. Kita dapat kategorikan kaedah-kaedah ini kepada kaedah tradisi dan kaedah pendiskaunan. Kaedah tradisi terdiri daripada kaedah tempoh bayar balik dan kaedah kadar pulangan perakaunan. Sukatan pelajaran STPM hanya memerlukan kita belajar kaedah tempoh bayar balik. Sesi pengajaran yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah tempoh bayar balik ini. Kaedah pendiskaunan pula mempunyai 3 kaedah, iaitu kaedah nilai kini bersih, kaedah kadar pulangan dalaman, dan kaedah indeks keuntungan. Kita hanya akan belajar kaedah nilai kini bersih dan sesi pengajaran, video pengajaran yang ketiga akan menerangkan mengenai kaedah nilai kini bersih ini. Bagi mengamalkan kaedah-kaedah belanjawan modal, kita perlu membuat beberapa andaian. Saya telah
bagikan andaian-andaian ini kepada andaian asas dan andaian spesifik. Andaian asas digunakan dalam amalan kaedah-kaedah belanjaan modal secara umum, manakala andaian spesifik hanyalah untuk pembelajaran di peringkat STPM ini. Ada dua andaian asas, iaitu kita mengandaikan bahawa anggaran aliran tunai masa hadapan yang diambil kira dalam analisis kita adalah betul, walaupun kita tahu bahawa anggaran ini adalah sangat subjektif kerana ia melibatkan masa hadapan. Andaian asas yang kedua pula, kita andaikan bahawa setiap aliran tunai tahunan adalah pada akhir tahun, walaupun kita tahu bahawa aliran tunai boleh berlaku sepanjang tahun. Kedua-dua andaian ini adalah untuk mengelakkan kesukaran pengiraan. Andaian spesifik pula adalah khusus bagi pelajar STPM. Kita andaikan bahawa tiada inflasi dan tiada cukai kerana perkara-perkara ini terkeluar daripada skop pembelajaran kita. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.